A man dengan the man. A man lelaki lah, tak kira mana-mana lelaki pun. Apa kalau sebut the man, lelaki itu. Macam ni Allah sebut nabiyyin, nabi. Mana-mana nabi pun tak patut bagi mereka mengambil tawanan perang, menebus macam ni lah, sebelum mereka boleh kalahkan musuh mereka di atas muka bumi. Sebelum mereka ni jadi kuat. Tak kisah nabi mana pun. Ayat ni umum, ayat ni umum. Tapi kalau nak kata umum macam tu, satu. Yang keduanya, masa turun ayat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada, nabi lain dah meninggal habis dah. Dia nabi terakhir. Kalau kata ada lagi nabi-nabi lepas nabi, bila sebut maka nali nabiyyin, tak patut bagi nabi, maksudnya lepas ni nabi-nabi mana pun tak patut jugalah. Tapi ni nabi yang terakhir, tapi sebut nabiyyin. Kenapa? Tak mau nampak seolah-olah ayat ni memang spesifik kat Nabi Muhammad, walaupun hanya Nabi Muhammad je yang ada masa turun ayat ni, dan selepas ni pun tak ada nabi dah. Nabi Muhammad ni nabi yang terakhir. Itu adab Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita kalau nak kata istilah tegur, apa yang berlaku terhadap tawanan perang ni. Allah Subhanahu Wa Taala khitab dia, cara dia berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup menunjukkan dekat mana darjat Nabi. Dekat mana darjat Nabi tu. Kalau tengok dalam Al-Quran sendiri, semua nabi-nabi lain, terutamanya Nabi Musa alaihi salam paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bila sebut nabi, dia akan sebut nama dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad dalam Quran berapa kali sebut? Soalan kuis. Berapa kalikah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Quran? 4 kali. 4 kali ya? 4 kali ya? Itu pun kerana memang kena sebut. Kalau tidak, tak tahu Nabi mana. Memang ada tujuan sebut itulah. Maksudnya bila Allah nak panggil Nabi Muhammad, Allah tak panggil dengan nama. Allah sendiri tak panggil nama kat Nabi Muhammad. Dia panggil Rasulullah lah. Dia panggil Ar-Rasul, Nabi. Ya ayuhan Nabi. Jadi sama macam ni. Allah tak terus sebut, spesifikkan bahawa Nabi itu adalah Nabi Muhammad, walaupun memang Nabi Muhammad. Dah lah ayat ni pula ayat khabariyah, ayat penyata. Lembutnya Kenapa Allah guna uslub ni? Nanti kita akan lebih faham. Yang keduanya, keputusan nak ambil tawanan perang ni, keputusan untuk tebus saja, itu bukanlah keputusan yang Nabi buat dengan dia fikir seorang-seorang. Maksudnya Nabi fikir seorang-seorang, lepas tu Nabi salah seorang-seorang. Untuk Allah nak khususkan teguran ni hanya terhadap Nabi. Keputusan untuk tawanan perang ni dia boleh ditebus, ya kan, adalah setelah syura, setelah mesyuarat. Dan ini keputusan ramai. Ini keputusan ramai. Jadi bukanlah keputusan Nabi seorang. Kalau turun ayat maka nalin Nabi, seolah-olah ni keputusan Nabi. Keputusan Nabi seorang-seorang. Jadi itu dia punya, kenapa? Sebab Allah gunakan perkataan macam ni. Dia memang kalau dalam bahasa Melayu tak boleh nak buat ayat lagu ni. Itu bezanya bahasa Arab, mukjizat. Untuk nak tentukan khusus kan tak khusus, ada alif lam tak ada alif lam. Jadi lepas tu Allah kata apa? Allah kata turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Itu yang tadi nak kata tadi.
Allah kata mula-mula perenggan yang pertama, maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard. Sepatutnya lepas tu Allah sambung, turidu aradad dunya, turidu. Maksudnya khitab tu, arahan tu tertuju kepada seorang lah. Kamu menginginkan habuan dunia. Tengok terjemahan bahasa Melayu dia tulis sini, kamu menghendaki harta benda duniawiah. Kamu. Sedangkan di sini turiduna, dia plural, ramai. Kenapa mai kat sini ramai? Siapa dia yang ramai-ramai tu? Kalau kata tadi tu nabiyyin, nabi seorang. Tapi dah nabi tadi kita dah jelas bukan seorang. Umum. Patutnya turidu, bukan turiduna. Dia bukanlah plural, dia sepatutnya singular. Tapi Allah kata turiduna. Siapa dia? Siapa dia kamu semua di sini? Ni yang kata nak tadabbur Al-Quran ni. Bila Allah guna kata ganti nama pertama atau kata ganti nama kedua atau kata ganti nama ketiga, biasanya ulama tafsir dia akan cari siapa dia. Dia tu siapa? Mereka tu siapa? Kamu semua tu siapa? Sebab tak sebut, tak mention nama dia kan. Dia guna kata ganti nama dalam bahasa kita pun. Jadi kamu semua ni siapa? Kamu semua ni adalah orang-orang Islam yang terlibat, sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. Kamu semua. Dan Allah kata turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Bukanlah Allah maksudkan di sini sebagai celaan. Ini bukan celaan ataupun teguran. Ini lebih kepada disebut di sini sebagai mengingkari keputusan yang kamu semua ambil. Sebab itu Allah kata kamu semua menginginkan aradad dunia, habuan dunia. Kita terjemah arada tu habuan. Nanti saya akan cerita apa maksud arada. Bukanlah celaan kat sini. Dia lebih kepada teguran, mengingkari. Yang kamu nak tu tak betul, yang Allah nak yang betul. Sebab Allah nak akhirat. Allah punya tujuan akhirat. Kenapa saya sebutkan tadi dia bukanlah celaan? Sebab kita tengok alasan yang Abu Bakar bagi. Alasan yang Abu Bakar bagi untuk kita ambil tebusan. Adakah Abu Bakar kata kita tebus, kita dapat duit, kita boleh jadi kaya? Adakah itu pandangan Abu Bakar? Tak kan? Abu Bakar kata apa? Supaya tujuan Abu Bakar pun supaya menjinakkan hati Quraisy. Satu. Yang lagi kedua, supaya kita boleh dapat duit, kita mempersiapkan, memperkuatkan barisan tentera Islam. Bukan untuk tujuan dunia pun. Jadi kita kena faham latar belakang tu sebelum kita nak tengok terjemahan secara direct Al-Quran. Seolah-olah kita nampak di sini para sahabat ni hak pergi perang Badar ni, dia ada niat duniawi. Lebih-lebih lagi pula peluang awal perang Badar ni bukanlah nak pergi perang, kerana nak tahan kafilah dagang. Hak nak tahan kafilah dagang tu pun kalau kita tak pernah faham sirah, kita akan rasa bahawa nak harta, nak tahan kafilah dagang. Sedangkan kalau kita faham sirah, nak tawan kafilah dagang tu sebab itu strategik, orang kata apa, kekuatan utama Quraisy. Kalau Quraisy lumpuh jalur perdagangan dia, habis Quraisy. Jadi kita kena tahu latar belakang peristiwa ni, supaya kita tak salah faham apa sahabat-sahabat ni pakai nak harta ni. Sedangkan tadi dua-dua riwayat tadi, riwayat Muslim dan riwayat Ahmad, alasan yang dibagi oleh Abu Bakar bukanlah untuk dunia.
alasan akhirat juga, alasan agama juga. Tapi apa maksud Allah di sini? Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Di sini maksud dia, di antara apa yang Allah nak tekankan di sini adalah jauh, lebih jauh daripada apa yang para sahabat ni nampak. Para sahabat ni nampak. Sahabat-sahabat ni mungkin nampak yang waktu dekat, waktu dekat kita tebus depa ni, sedangkan yang Allah nampak ialah jauh lebih pada tu, supaya tentera musuh gerun kepada Islam. Sebab tu kita sambung lagi, Allah kata laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. Apa dia ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah? Apa? Kalau kita baca terjemahan tak ada nota kaki, terjemahan sana ada nota kaki tak? Tak ada juga. Siapa terjemahan dia ada nota kaki? Apa dia yang dikatakan kitabun minallah tu? Ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu. Ni yang nak kena perlukan tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di Lauh Mahfuz. Biasanya kitabun minallah ni biasanya ketetapan ni, qada. Al-qada. Kita kata qada dan qadar kan. Maksudnya telah ditetapkan terlebih awal lagi di Lauh Mahfuz ni bahawa akan jadi perang Badar. Dan memang perang Badar ni Allah memang nak bagi habuan pun dekat tentera Islam dari segi tawanannya dan ghanimah, harta rampasan perang. Maksudnya Allah halalkan harta rampasan perang dan tawanan-tawanan tadi tu. Maksudnya hasil pada tawanan tu Allah dah tetapkan dah. Awal lagi Allah dah tetapkan. Itu Allah kata di sini, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maksudnya, kalaulah Allah tak halalkan daripada awal, habislah hangpa semua kena lah. Tapi maksudnya di sini Allah dah tetapkan bahawa tebusan perang, tebusan tawanan dan harta rampasan itu halal bagi tentera Islam. Jadi tak kena apa-apa lah. Maksudnya di sini apa kita faham? Ambil tebusan tu bukan haram. Ambil tebusan tadi yang tentera Islam mesyuarat tadi, Abu Bakar bagi pandangan, kita tebus mereka, kita ambil duit. Kita ambil harta. Mereka ni bebas. Yang mereka ambil tu, keputusan mereka tu bukan salah, bukan haram. Kalaulah tak kerana ketetapan tu, nescaya Allah akan timpakan azab ke atas mereka. Tapi tak ada masalah. Jadilah ni apa kita faham daripada keputusan syura tentang ambil tebusan ni, dia bukan keputusan yang salah, tapi dia khilaf al-aula, dia menyalahi yang lebih utama. Yang utamanya, yang patutnya, waktu tadi maka nali nabiyyin, yang patutnya kamu kali ni, yang kali pertama berlaku pertempuran ni, bukan kali pertama perang. Selalu orang sebut perang Badar ni perang yang pertama. Ni perang yang kali pertama berlaku pertempuran sengit dan ada tawanan, dan ada yang terbunuh dan dapat harta rampasan perang. Sebelum ni ada dah Sariyah, tapi Sariyah tu agak kontroversi. Sariyah Nakhlah yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsh, ada juga yang terbunuh seorang, ada yang ditawan diorang, ada harta rampasan perang. Tapi yang tu Nabi suruh serahkan balik. Tapi ni perang Badar. Maksudnya apa? Patutnya dalam peperangan Badar ni, yang pertama kali berlaku pertempuran sengit ni, patutnya jangan ambil tebusan, bunuh dulu. Itu keputusan yang sepatutnya, yang lebih aula, yang lebih utama. Bukanlah kata ini yang keputusan yang betul, yang tu salah. Ni kita kena faham. Nampak tak berdasarkan ayat ni, Allah nak kata daripada awal ayat tadi, maka lani nabiyyin ayyakuna lahu asra
itu bukanlah